Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi yang ceria ini, 20 Ramadan 1445 bersamaan dengan 31 hari bulan 3 24. Hari ini bermakna malam ini bermula malam pecutan, malam kerja keras ahli-ahli ibadat untuk mendapat Lailatul Qadar, untuk mencari keredaan dan keampunan Allah Azza wa Jalla, supaya kita tidak kerugian walaupun sedetik, kecuali kita berada di atas ibadat kepada Allah Azza wa Jalla. Sama ada kita beriktikaf di masjid, iktikaf di rumah kita, tak gimana, tapi masih lagi dengan tadarus Quran, baca Quran, zikir, bermunajat. Jangan lepaskan peluang yang besar ini, kerana inilah peluang yang terbesar. Jadi kalau siapa dia terlepas, rugi besar. Rugi besar. Allah Ta'ala nak bagi anugerah pada kita, kita tak nak ambil. Kita biar ia berlalu begitu saja, kita kata lah. Jadi para ahli ibadat, para pencinta Allah dan Rasul, orang yang rindukan syurga, inilah masa yang ditunggu-tunggu, saat yang begitu berharga, iaitu Ashrul Awakhir min Ramadan, 10 malam terakhir bulan Ramadan. Jadi bagi tempat kita bermula di sini, insya-Allah di masjid kita ni kita mula solat tahajud jam 3.30 pagi, insya-Allah. Kemudian kita akan witir pada pukul 4.30. Maknanya tarawih ni tak ada witir. Tarawih sudah 20 rakaat. Alhamdulillah, di antara masjid yang mengekalkan solat tarawih 20 rakaat, masjid kita ini. Walaupun kurang popular, sebab dia kata lain sudah awal. Kita kata kita dengan Allah Ta'ala ni bukan nak sudah awal. Yang pertama kita nak ikhlas, yang kedua kita nak sebanyak mungkin, sepanjang mungkin kita mampu berdiri, mampu berqiyam untuk kerana Allah Azza wa Jalla kita buat. Kita bukan nak berlomba siapa sudah cepat. Kita nak berlomba mencari keampunan dan keredaan Allah Azza wa Jalla. Kita tidak bangga masjid lain sudah awal, sebab duk sibuk dengan moreh. Kono-kononnya makan yang sedap. Makan yang sedap dalam atas dunia ni buat taik ya belaka. Makan yang hak sedap betul-betul dalam syurga esok tak ada tandas. Ingat molek. Jangan duduk sibuk. Pasal itulah kita tegur awal-awal lagi. Mana-mana masjid yang menganjurkan makan conek perdana 10 malam terakhir, kita kata pengurusi masjid itu perlu kepada muhasabah, perlu pada istighfar. Sebab apa? Orang lain itu anjurkan majlis beriktikaf, beribadat, kita duduk sibuk dengan conek. Ini tak reti buat jadual, dia panggil. 10 malam terakhir bukan masa dia. Masa dia awal-awal boleh lagi tahan. Jadi muhasabahlah kita. Semoga kita tidak kerugian waktu yang diperuntukkan oleh Allah Azza wa Jalla yang sangat besar. Baiklah, itu mukaddimah sempena kedatangan 10 malam terakhir Ramadan 1445. Allahumma ja'alna min ahlil qiyam. Ya Allah, jadikan kami termasuk di kalangan hamba-Mu yang berdiri pada malam-malam Ramadan, berdiri waffiqna liqiyami lailatul qadri. Taufiklah kepada kami dapat beribadat sepenuhnya, sebaiknya dan sebanyaknya pada malam Lailatul Qadar. Baik para jemaah sekalian, kita masuk ke ayat kita insya-Allah
Pagi ni ayat kita bermula 130, 131, 132. Kita ambil pendek-pendek je. Panjang-panjang kan tak ada nak syarah pula. Mari kita mula baca ayat dulu. 3 ayat ni kita baca. Bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman, muka surah 125. 125. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan atau mengambil riba dengan berlipat-lipat ganda. Dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah supaya kamu berjaya. Jadi ayat ini, ayat yang kita akan baca hari ini, iaitu ayat 130, 132 ni, larangan makan riba, mengambil riba. Dan Allah Ta'ala peringatkan supaya kita sentiasa bertakwa kepada Allah. Takutlah daripada dihumban ke dalam neraka, takutlah daripada dibakar dengan api neraka. Jadi bagaimana cara nak takut? Ati Allah wa Rasul. Kita kena taat kepada Allah, taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Jadi para jemaah sekalian, kita pergi kepada munasabatul ayat. Ayat ini munasabah dia agak panjang. Panjang ke pendek, kita cuba ringkaskan insya-Allah. Munasabatul ayat, tanda, buat poin. Poin 1. Wajhul ittisal baina hadhihi al-ayati wa ma qablaha. Jadi kaitan ayat ini dengan ayat sebelumnya. Yang pertama, poin 1, annama qablaha, Allah Ta'ala nyatakan di sebelum ayat ini pertolongan Allah Ta'ala kepada orang-orang mukmin, khususnya ahli Badar, dalam keadaan bilangan mereka sedikit. 1. 2, wa annahum innama nusiru bitaqwallah, Allah Ta'ala bantu mereka sebab mereka bertakwa kepada Allah, sabar menghadapi arahan. Karena itu berbeza keadaan di Uhud dengan Badar. Badar total menang. Uhud koyak kita tak kata kalah. Uhud kita tidak kalah, cuma ramai gugur syahid. Kenapa gugur? Sebab tinggal arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinggal arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Poin 3, Allah Ta'ala galakkan dalam ayat-ayat yang lepas supaya kita berjihad, selain daripada jihad dengan jiwa, dengan nyawa, berjihad dengan harta benda. Jihad dengan harta benda. Bila kita jihad dengan harta benda, maka jangan tomak pada harta, sebab kalau kita masuk peperangan tomak pada harta, jadi macam Uhud. Kenapa? Sebahagian daripada tentera pemanah yang duduk di atas bukit, 50 orang itu, sebahagian mereka turun dari tapak pertahanan semata-mata kerana nak ambil harta-harta Quraisy yang bergelempangan di bawah. Maka jangan tamak. Datanglah ayat ini, para jemaah sekalian, menyebut tentang di antara sifat tamak manusia ini, sifat ambil riba dalam perniagaan,
dalam hutang piutang dan segala yang berkait dengan dia. Jadi sekarang ni riba main besar. Tak kiralah Allah Taala sebut di sini riba pada masa tu. Pada masa tu riba ni masyhur dengan riba adha'afan mudha'afah. Berganda-ganda dia punya keburukan dia tu. Tapi riba ni tak berganda banyak pun tak apa, 1% pun riba juga. Isu yang seterusnya, tanda letak nombor lah, tak ingat dah nombor. Dalam ayat yang lepas Allah Taala janji kepada orang mukmin kalau mereka sabar dan bertakwa, Allah akan bantu. Bila sebut dua sifat ini, ishtaqat, kerinduan jiwa orang beriman nak tahu apakah khisalut taqwa, ciri-ciri takwa yang melayakkan kita untuk mendapat an-nasr wal falah was sa'adah, untuk mendapat pertolongan Allah, mendapat kebahagiaan dan kemenangan. Maka Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang lepas ciri-ciri takwa yang mesti kita kena jaga. Maka khususnya dalam ayat ini, iaitulah larangan daripada tamak kepada dunia, mengambil riba dalam muamalat. Kemudian akan diikuti dengan ayat berikut, ayat 133 nanti, ayat 134. Semua tu ciri-ciri muttaqin, ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, yang insya-Allah kita coba hayati, kita coba laksanakan dalam diri kita supaya kita layak mendapat pertolongan, keampunan dari Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Kemudian jadi kata di ulama tafsir, tengah duk bincang tentang perang Uhud, perang Badar ni, dia masuk celah sikit tentang riba. Kenapa? Dia panggil i'tirad hazihil jumlah huna. Tengah kita duk bincang tentang peperangan, ingatkan semalam kita dah sebut, bermula daripada ayat 121 sehingga ayat 180 semuanya tentang Uhud, yang ada selingan dengan beberapa isu lain, contohnya isu Badar dan isu riba pada hari ini. Kenapa? Jadi kata di para ulama, sebab gagalnya perjuangan kita ataupun terpinggirnya kita dari pertolongan Allah Azza wa Jalla kerana ada dosa yang kita buat di tengah-tengah perjuangan. Allahul Musta'an. Baik. Isu yang keempat, 4 ke 5, Allah Ta'ala larang dalam ayat yang lepas, ittikhadhu bitana, menjadikan orang-orang kafir, jangan ambil orang kafir sebagai teman setia, teman rapat. Maka di antara kafir yang duk main riba pada zaman dulu, iaitulah kafir Ahlul Kitab. Puak-puak kafir ni, dia kaya. Yahudi ni kaya di Madinah. Toke-toke belaka. Orang beriman, khususnya orang muhajirin, miskin. Sebab apa miskin? Sebab dia tinggal harta benda dia di Mekah. Jadi bila mari sini terpaksa bila nak berhutang dengan Yahudi, riba. Jadi banyak masalah. Maka Allah SWT larang di sini, mu jangan main dengan riba. Susah senang, kembalilah kepada Allah dengan Rasul. InsyaAllah permulaan Islam susah. Kemudian setelah berlakunya peperangan Khaybar, tanda pelajar, Khaybar ni berlaku pada tahun yang ke-7 Hijrah. 7. Tahun yang ke-6 berlaku Hudaybiyah. Tahun yang ke-7 Khaybar berubah. Suasana berubah di Madinah. Umat Islam dah mula senang. Sebab banyaknya harta-harta tawanan yang diambil daripada Ahlul Kitab Yahudi di Khaybar. Jadi berbeza. Nabi dah dapat besarkan masjid. Jadi orang lain berbeza-beza. Maka kerana itu bila kita mukhalatatul kufar, bercampur dengan orang kafir ni banyak, maka orang muslimin terjebak dengan riba. Macam kita inilah, bila mari penjajah, mari orang putih, mari apa dia orang,
maka ya kita terperangkap dengan sistem riba yang masih ada lagi di sini. Karena itu yang seterusnya, poin yang seterusnya, kita kena ingat makan harta haram adalah salah satu daripada punca sebab doa kita ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala tidak menerima doa daripada orang yang makan harta haram, na'udzubillah. Dan amalan-amalan soleh yang lain mungkin terhalang dengan sebab dosa dan mungkar dan maksiat. Karena itulah kita sentiasa muhasabah diri kita. Jangan takut, jangan bimbang kepada kefakiran, tapi kita bimbang Allah bukakan depan mata kita kekayaan, tapi kaya melalui sumber yang tidak baik. Na'udzubillah. Akhirnya, poin yang terakhir, Allah SWT sebut di ayat yang lepas, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Allah kata, milik akulah langit dengan bumi. Jadi mu tak usah duk ikutlah orang lain, duk ikut Yahudi, ikut Nasara, ikut orang tu, ikut ini, semua tu kecil belaka. Maka Allah, bila Allah Ta'ala kata aku haram riba, carilah sumber lain yang lebih baik. Sebab tu hari ni sibuk sehari dua ni kita perhati tengok orang-orang yang duk main skin, perniagaan, meniaga emas ke, niaga apa saja pun, kita nampak bila orang laran tak dengar, akhir sekali ramai ahli-ahli majlis keuangan Islam menjelaskan bahawa perniagaan mereka itu tidak patuh syariah. Bangun bertegas, ustaz-ustaz yang sudah makan banyak hasil ni, dia inilah yang duduk di sah depan untuk mempertahankan, walaupun pakar-pakar keuangan dalam bidang keuangan Islam menjelaskan perbuatan itu tidak baik, bangun, lawan. Jadi alhamdulillah, para jemaah sekalian, kita tenang-tenang saja. Dunia ni bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Kita tinggalkan perkara yang baik, kita tinggalkan perkara yang boleh memberi kesenangan, kebahagiaan kita di akhirat. Inilah yang kita harapkan, insya-Allah. Baik, sekarang kita masuk pada tafsir ayat. Itu baru mukaddimah tu. Tengok ayat. Ayat dia pendek ya. Kita pun akan ringkaskan insya-Allah. Ayat 130. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, la tata'amalu birriba, jangan bermuamalah, berinteraksi dengan sistem riba setelah kamu Islam. Sebagaimana kamu telah melakukannya pada zaman jahiliyah kamu dulu. Waktu jahiliyah dulu, sistem riba lah yang kamu guna. Sekarang kamu sudah Islam, tinggalkan saki-baki riba. Zaman jahiliyah dulu, dia bagi hutang pada orang. Bila cukup masa, bos mari. Imma an taqdi wa imma an turbi. Dua pilihan. Hari ini sudah cukup tempoh bayar hutang. Mau bayar hari ini, lepas. Tak boleh bayar, ambil riba. Maknanya lebar tu dipanggil naik lagi, ganda lagi. Nak bayar bila? 6 bulan lagi. Tambah 2%, tambah 5%, tambah 10%. Itu mainnya riba. Jadi bila tambah mudah, tambah tempoh, tambah dia punya riba. Nak kata bunga apa bunga, nak kata riba, ribalah senang. Jadi akhirnya riba bertindak-tindak. Kita tengok hari ni, budak-budak kita ni hodok main bahasa jenis tak dengar kata, pandai-pandai sendiri nak hidup, pergi ambil hutang dengan ceti riba. Duk bayar berapa ratus bulan, tak turun-turun dia punya ni. Pasal riba tu naik. Dahlah perbuatan itu dosa besar. Belik tengkok sendiri dengan bencana. Sebab mai dengan ahlu ni bayar nak lepas. Jadi kerana itulah tuan-tuan dan puan-puan, jangan terperangkap kita dengan main-main riba, jangan. Ana berharap sangatlah kepada ahli-ahli masjid kita ni, di bawah badan kebajikan kita ni, kalau sekiranya ada di kalangan ahli qaryah kita ni yang kesuntukan wang, tak ada benda dah kita nak, jangan pergi cari ceti haram. Sama ada pergi cari sistem ar-rahnu yang ditubuhkan oleh kerajaan, rahan, bergadas itu,
ataupun mari jumpa pada kebajikan kita ni, kita akan cari jalan yang boleh menyelamatkan mereka insya-Allah. Ikut kemampuan lah. Tapi nak libatkan diri dengan riba, dengan benda-benda yang tidak baik, jangan. Macam orang panggil jerak tengkok sendiri. Baiklah. Mana kenapa Allah Ta'ala sebut sini ad-dha'afa mudha'afa, berganda-ganda. Kalau tak berganda tak jadi ke? Tengok nota di bawah. Riba adalah diharamkan dalam segala bentuknya, sama ada berlipat ganda atau tidak. Ayat ini hanya menerangkan sejahat-jahat bentuk riba yang biasa dijalankan pada zaman jahiliah. Mana zaman jahiliah dulu berganda-ganda naik. Istilah orang kampung kata macam anak babi. Babi ni dia beranak apa ekor sekali beranak? Berapa ekor? Tanya orang askar jumpa dalam hutan. Babi. Dia tengok babi beranak. Banyak, dia ikut bulan katanya. Oh, beranak bulan 12 ekor. Riba ni macam anak babi beranak. Duduk naik. Zaman ni tak boleh panggil babi lah ustaz. Panggil khinzir lah. Macam setengah orang ni allergic sebut nama kafir. Kafir tak boleh, non-Muslim. Babi tak boleh sebut juga. Akhir kali nak sebut berapa mu? Orang Islam akan dicabut taring sikit demi sikit. Akhir sekali ninggal lidah, tak ada gigi. Kita akan ditarik oleh puak-puak penjajah. Ini yang kita bimbang para jemaah sekalian. Bimbang kita sekarang. Baik. Jadi jangan salah faham. Oh, riba ni kena berganda baru haram. Ya tak? Berganda ke tak berganda, asalkan riba, semuanya haram. Na'uzubillah. Akhir ayat Allah kata apa? Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah supaya kamu berjaya. Apa makna takwa? Takwa itu maknanya ikut arahan Allah, ikut sunnah Nabi SAW, jauhkan diri daripada makan riba, kamu akan berjaya. Kembar siam dengan riba ni, iaitulah rasuah. Kembar siam dengan riba, rasuah. Ana di antara perkara yang saya tak boleh terima, iaitulah tingginya indeks rasuah dalam negara. Terkejut kita. Masuk kita duduk belajar, kita belajar lama luar negara. Duduk di luar negara sampai 4 orang anak boleh. Belum boleh anak tu muda lagi. Banyak tahu lah. Kita duduk jumpa di Mekah, di Madinah ni orang mari-mari ni orang baik-baik. Orang pergi Mekah ke, baik-baik. Balik-balik Malaysia, termasuk dalam senarai geng-geng hok kena tangkap, hok kena dakwa sebab rasuah. Kita kata subhanallah, ajaib Allah. Ini tak usah kira lah, hak pendakwaan terpilih itu lain, saya tak ulah tu. Hak dakwa sungguh ni, mai riba, mai rasuah ni. Cuma hak mai riba tak ada orang dakwa, sebab tidak haram di sisi kerajaan, sebab kerajaan yang beri lesen kepada bank-bank untuk berriba dengan orang, kecuali ceti haram, barulah jadi haram 2 kali. Allahu Akbar. Baik, pergi kepada ayat 2, ayat 131. Wattaqun narallati u'iddat lil kafirin. Dan peliharalah diri kamu dari api neraka yang disediakan bagi orang-orang kafir. Payuh kita ni, tak sebut kafir lagu mana? Dalam Quran sebut beratus kali sebut kafir. Tiba-tiba kita boleh sebut kafir, jangan. Kita adab berinteraksi berdepan dengan orang kafir, naam, kita tak panggil hey kafir lah. Tapi dalam bab kira bicara dalam rumah kita, kenapa tak boleh beritahu kepada anak-anak ini kafir? Kena tahu. Wattaqun nar wamtasilu awamirallah, taatlah kamu, ikutlah kamu akan arahan Allah, jauhkan diri daripada segala larangan. Di antara larangan isu yang difokuskan dalam ayat ini, tarku akli riba, tinggal makan riba. Siapa tak makan riba, insya-Allah dia selamat. Masa depan yang cemerlang, tinggal riba, tinggal rasuah. Kita ini demi masa depan yang cemerlang. Melabur sana, melabur sini, tak ada patuh syariah. Bagi anak pandangan al-faqih ilallah, mana-mana sistem keuangan yang ada panel syariah yang meluluskan dia, kemudian disahkan oleh suruhannya security,
Dia panggil penasihat syariah di bank negara, kita kata kita ambil yang tu. Sebab apa? Kalau salah, yang bertanggungjawab di hadapan Allah siapa? Panel-panel syariah yang duk ambil berapa allowance bulan tu. Dia bertanggungjawab di hadapan Allah. Sebab kita beli produk ni kerana dia yang luluskan. Pasal itulah bagi anak sangat cemas nak masuk jadi panel-panel syariah ni. Takut saya. Takut orang jual nama kita, orang percaya pada kita, orang pun belilah produk tu. Ni diluluskan oleh fulan. Habis. Ya, hati-hati ustaz-ustaz yang duk jadi duta-duta produk tu. Ni setengah orang ni waktu jadi duta tu kok bangga tu, kok pepek gambar sini. Bila produk tu bermasalah, lari awal kita pula. Jangan, kita kena bertegas pada masyarakat. Apa yang saya lulus dulu, sekarang ni tak lulus dengan sebab sekian. Panel-panel syariah, kita kena bertanggungjawab. Orang beli kerana muka kita, orang beli kerana gambar kita ada kat situ. Tapi bila ada masalah, kita pula berlepas diri. Kita kata tidak semudah itu untuk melepaskan tengkuk dengan tanggungjawab yang kita pikul pada awalnya. Suka awal, lari kemudian, kita kata no. Ini setengah orang tu perangai-perangai lagi tu. Happy, bangga, bila ada masalah, lompat, lari. Baiklah. Di akhir ayat ini Allah kata apa? Wa ati'u Allah war rasul la'allakum turhamun. Dan ta'ala kamu kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam supaya kamu beroleh rahmat. Jadi Allah Ta'ala disebut di sini dalam bab perundangan, kita kena taat kepada Allah Ta'ala dan taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam secara direct. Hati-hati tuan-tuan ya. Jadi ati'ullah wa ati'ur Rasul dalam bab ketaatan kepada Allah Ta'ala, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara mana tu? Dalam perkara yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab perundangan, maka wajib kita kena taat. Kita wajib kena taat. Baik. Kalau tak taat kepada Allah, ni ada setengah manusia ni pening kepala. Dia panggil pening. Dia macam mana dia pening? Dia pening gini cerita dia. Dia kata Allah Ta'ala dia nak, tapi Rasul tak mau. Dia panggil puak-puak anti hadis. Puak-puak anti hadis tak mau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata Rasulullah manusia. Kita kata memanglah manusia. Dalam surah yang kita baca tu, qul innama ana basyarum mislukum, dalam surah Kahfi. Katakan aku manusia seperti kamu, yuha ilayya, tapi aku ada wahyu daripada Allah Azza wa Jalla. Itu dalam masalah perundangan, kita mesti taat kepada Allah Ta'ala, taat kepada Rasul, sebab Allah Ta'ala beri kuasa kepada Nabi dalam bab perundangan. Dalam bab perundangan. Jadi kalau dalam bab lain, dalam bab kuasa menguruskan alam ini, itu mutlak kuasa Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah kita akan bezakan di antara dua perkara yang berbeza ini. Dalam bab dia panggil syar'i, memang kita kena taat kepada Nabi SAW sebab dia ada kuasa yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau kata dalam bab kuasa menurunkan hujan, dalam bab ni menyembuhkan penyakit, itu bukan kuasa Nabi. Nabi SAW ajar kepada kita berdoa, minta dengan Allah Azza wa Jalla. Baiklah para jemaah sekalian, supaya tidak panjang perbahasan, supaya kita tak nak panjang-panjang ke perbahasan, maka kita mencari faedah daripada ayat yang kita belajar ini insya-Allah. Maka macam mana taat kepada Allah Ta'ala? Sebelum kita pergi faedah. Macam mana taat kepada Allah? Taat kepada Allah Ta'ala dengan makna kita melakukan ketaatan. Taat kepada Rasul sama juga. Apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah dia kita buat. Yang wajib kena buat. Sunnah yang sunat itu galakkan kita buat. Jangan tak buat. Jadi di antara dalam ayat kita ni, di antara
sunnah ataupun arahan yang Allah Ta'ala perintahkan di sini, iaitulah dalam masalah isu riba, makan harta haram, tinggalkan riba, tinggalkan rasuah, tinggal menipu, skema, tipu orang. InsyaAllah kita akan dapat rahmat Allah Ta'ala di dunia dan kita akan dapat rahmat di akhirat. Dua tepat kita nak. Rahmat di dunia, rahmat di akhirat. Kalau tak ada rahmat Allah Ta'ala, kita nak pergi mana? Kemana kita akan pergi? Jawabnya terumbang ambing, tak tahu ke hulu, tak tahu ke hilir. Baiklah para jemaah sekalian, tamatlah huraian ayat secara ringkas. Sekarang kita berpindah mencari 5 faedah. 5 faedah. Al-faedatul ula, faedah yang pertama, tengok ayat 131, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah. Allah Ta'ala mula ayat ini dengan panggil orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Orang beriman. Kalau kamu beriman, celek mata, buka telinga, lapang dada, terimalah arahan Allah Ta'ala, la ta'kulur riba, jangan ambil riba yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam ayat ni dia namakan makan. Orang tak makan pun riba, orang ambil duit, makan apa? Maka kata ulama, sama akhzan, dia nama ambil riba tu dengan makan, li'annahu ya'ulu ilaihi. Kita ambil riba ni sebab kita nak makan. Fahaza min babi tasmiyati syai' bima ya'ulu ilaih. Kita nama satu benda dengan benda yang akan berlaku. Nak gimana tu? Cari makan. Cari makan apa? Gini orang getah. Orang makan kena getah. Oh, minum susu getah, lekat dalam perut, jawab dia belah perut lah kita. Tapi oleh kerana daripada getah tu kita jual, daripada jual tu dapat duit, dari duit tu kita beli beras, maka kita kata cari makan. Jadi riba pun sama juga. Sebenarnya dia bukan makan pun riba. Dia ambil riba, itu bahasa dia. Bahasa dia. Riba. Jadi Allah Ta'ala sebut adha'afan mudha'afah di sini. Nahyu anir riba, larangan riba di zaman jahiliyah, itu sistem yang digunakan. Maknanya, kalau tak boleh bayar, tambah lagi. Berganda-ganda dia punya riba. Maka ayat ini tidak menunjukkan bahawa riba ni kalau banyak baru haram lah. Sedikit pun haram. Sedikit pun haram. Farriba aklur riba manhiyun anhu qalilan wa katsiran. Maka riba tu haram sedikit atau banyak tak boleh. Jadi kita kena ingatlah mana ayat ni Allah ceritakan situasi keadaan riba zaman jahiliyah dulu. Zaman jahiliyah dulu. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebut khitab kepada kita lagi, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba. Jadi bila Allah Taala tuju kepada orang beriman suruh berhenti riba, dilalatun ala anna ijtinabir riba min muqtadayatil iman. Ayat ni dalil orang yang boleh berhenti riba tanda dia ada iman. Dengar ni tuan-tuan, agak kasar sikit. Saya ulang. Dalam ayat ini kata ulama tadabbur, orang yang berhenti daripada riba tanda dia beriman. Habis kalau tak berhenti riba kafir ke? La. Kafir itu cerita lain. Kalau dia kata riba tak haram, itu baru kafir. Sebab dia menghalalkan perkara yang haram oleh Allah. Tapi dia tak kata haram, dia tak kata halal, dia buat. Dia tak mau taubat. Maka kita kata iman dia tidak mantap. Iman dia tidak mantap. Wa anna kulla mu'minin sadiqil iman, orang mukmin yang benar-benar beriman, la budda an yatajannabar riba, mesti dia akan tinggalkan riba sebab dia beriman. Nantilah kita jumpa dalam ayat riba nanti Allah Taala sebut banyak-banyak ayat-ayat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin.
Tengok ayat berapa tu. Wahai orang beriman, tinggalkan saki baki riba. Kalau kamu benar-benar orang beriman. Tengok, dia ulang berapa kali. Oh, iman dengan riba kaitannya besar. Mana orang yang tak boleh tinggal riba. Pada itulah hari ini saya baca dan juga maklumat daripada sahabat kita yang duduk di KWSP, Kesatuan Wang Pekerja ni. Dia kata kerajaan panel syariah telah ubah. KWSP ada dua kumpulan. Ada yang patuh syariah, ada yang tak patuh. Ramai lagi di kalangan hamba-hamba Allah Ta'ala yang ada kepiah cotnik atas kepala, ada telekong di atas kepala, ada tasbih di jari-jari, masih lagi tidak tukar akaun daripada syariah, daripada riba konvensional kepada riba. Kenapa? Di mana dhamir kita, di mana iman kita kepada Allah? Karena sayang dia punya dividen tinggi, hak tak patuh syariah ke macam mana? Tanya iman, kata orang tepuk dada, tanya iman, jangan tanya selera. Tanya selera, nak hak banyak. Tanya iman, Allah Ta'ala tujukan ayat ini kepada orang beriman. Allahu Akbar. Sebab tu di akhir ayat Tuhan kata, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kalau betul-betul mu beriman kepada Allah, mu nak mencari kemenangan hidup di dunia dan di akhirat, tinggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ramadan yang mulia, tuan-tuan buka je dia punya web KWSP ke apa benda, tempat-tempat kita melabur tu, hanya yang tak patuh syariah, tukar semua sebelum kita diambil nyawa oleh malakul maut, yang tidak ada faedah, tak bergunanya harta, kecuali harta-harta riba ni akan membelit tengkuk kita dalam kubur dan akan menghumbang tuannya ke dalam neraka, wal'iyazubillah. Wah, baik. Yang ketiga, tulis nombor 3. Yang ketiga, qauluhu ta'ala, wattaqullah, la ta'kulu riba. La ta'kulu, mu jangan makan riba. Dia kata yuqasu, qiyas, dikiaskan makan ni dengan semua kegunaan lain. Tak kira lah. Minum pun sama juga. Minum riba. Aku tak minum riba. Tak. Jadi minum riba tu maksudnya ambil duit riba pergi beli minuman. Ambil duit riba beli pakaian. Bina bangunan. Ada juga ni anak jumpa dengan seorang tu. Dia nak taubat daripada duit riba dia ni. Dia buat minyak kereta, dia kata tak makan. Bukan zakat untuk dia, dia belanja habis kawan-kawan. Mari kita pergi stesen minyak. Dia bayar penuh, tak kira kita penuh. Sebab apa? Dia kata Allah Ta'ala larang makan. Kita tak makan, kita isi minyak kereta. Minyak kereta ni hangus, keluar asap gitu ya. Kita kata mikir otak. Ada. Jen kita kata. Tak, mikir otak. Tak boleh. Sebarang bentuk kegunaan. Untuk kita tidak boleh. Dia kata ni tak boleh semua. Makan, minum, pakaian, bina-binaan. Allah Ta'ala guna sini abbara bil akli li'annahu akhas. Dia guna nama makan itu sebab makanlah di antara hak utama dalam hidup manusia ni. Hidup kerana makan ataupun makan kerana hidup. Kita dah bincang panjang dah gitu. Makan kerana hidup atau hidup kerana makan. Jangan main. Allahu Akbar. Janganlah. Tak usah duduk main keluk-kelik. Belik. Putar belik tak usah. Dia putar belik lah. Dia kata dia tak makan. Tak makan. Tapi dia pun minyak kereta. Minyak kereta mau nak gimana? Jalan juga kan. Baik. Isu yang keempat. Isu yang keempat, masalah adha'afan mudha'afah. Ganda berganda. 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 Jadi kata-kata berganda, maknanya kalau tak berganda, jadi kata di ulama, laisa hadzal hal, bukanlah ayat ini menunjukkan semua keadaan riba itu yang haram, yang berganda saja. La. Yang berganda saja tidak. Semua bentuk riba haram. Berganda ke tak berganda, semuanya dikira haram
Sebab itulah Allah SWT nyatakan kepada kita supaya kita jauhkan diri daripada segala bentuk riba. Sebab orang yang orang yang makan riba ni dalam keadaan bahaya, dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla, bangun di dunia, bangun di akhirat esok, bangun di akhirat esok terhuyung hayang macam orang kena rasuk ke syaitan. Na'udzubillah. Jadi di sinilah maka Allah Ta'ala sebut supaya kita berhati-hati, supaya kita jauhkan diri daripada perbuatan ini. Karena itu lepas pada maghribah dia kata wattaqun nar allati uiddat lil kafirin, takutlah daripada masuk neraka yang disediakan pada orang kafir. Jadi dikira perkataan uiddat, disediakan, ikhbarun anil madhi, menunjukkan para ulama mengatakan neraka sudah ada dah lah ni. Pasal itulah dalam bila mari bulan Ramadan, Nabi kita SAW sebut dibukanya pintu syurga, tutup itu neraka. Mari geng-geng tolu hak liberal ni, sama ada dia kafir sungguh ataupun terikut-ikut Nabi orang kafir, dia perli, dia kata kerja Tuhanmu jadi security guard, jadi pok guard, buka pintu tutup pintu. Kita kata Masya Allah. Nah ini patutnya orang-orang macam ni, kalau dia buka kedai kita kena boykot, kalau dia buat apa saja pun jangan duduk main dengan dia, sebab orang yang tak reti bahasa dengan Allah Azza wa Jalla. Hei para jemaah sekalian, jadi kerana itu dalam masalah muamalat riba ni ada sebuah buku yang saya dah usahakan terjemahan dia, ni nama dia Keindahan Islam. Beli buku ni. Dalam buku ni kita sebut tentang perkara yang diharamkan oleh Allah. Kenapa Allah Ta'ala haramkan riba? Kenapa diharamkan? Jadi insya-Allah buku ni memberi jawapan yang besar. Buku ni ada jawapan yang besar kepada hikmah pengharaman sesuatu perkara. Biar kita mikir, oh riba haram ni sebab gini, arak haram ni sebab gini. Ini jadi baru kita tahu. Kita kalau tidak kita mikir dengan otak kita, jadi pening semua kita. Hak ni haram, hak ni halal, hak ni haram, pening kepala. Jadi kita sebi pening baca buku ni insya-Allah. Saya tak kata buku ni lengkap semua, tapi ada jawapan sebahagian daripadanya dalam buku yang baik ini insya-Allah. Baiklah, di akhir ayat yang kelima, dan ta'ala kamu kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam supaya kamu diberi rahmat. Di sini timbul isu. Ada hadis Nabi kita larang sebut nama dia sekali dengan Allah. Tapi dalam ayat ini Allah sebut sekali wa atiullah war rasul. Dia panggil iqtiran, kembar nama Allah Ta'ala dengan nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada kalanya Nabi larang, mu jangan letak aku sebaris dengan nama Allah. Macam mana kita nak faham ayat ini? Tuan-tuan kena ingat. Tanda baik-baik, tulis molek. Ammal amru allazi la yakunu mushtarakan bainahuma, tulis. Perkara yang tak boleh bersama. Bila sebut hak Allah, dia bukan hak Nabi, maka tak boleh kita kembarkan sekali. Kalau dalam bab perundangan Allah Ta'ala beri kuasa kepada Nabi, boleh duduk sekali. Dia panggil dalam isu syar'i, isnadu syai'i syar'i ilallah. Kita sandarkan perkara syarak, perundangan Islam, hukum hakam Islam yang Allah Ta'ala beri kuasa kepada Nabi, macam ayat ini, wa atiullah wa atiur rasul. Maknanya taat pada Nabi, taat mutlak, bukan taat berpilih, tak ada. Mutaat pada Allah Ta'ala, taat pada Rasul. Sebab Rasul tak akan bercakap kecuali wahyu daripada Allah Azza wa Jalla dalam bab perundangan, dalam bab syariat, dalam bab ibadat. Semua tu kuasa yang Allah Ta'ala beri, maka boleh kita kata atiullah wa atiur rasul. Tengok dalam ayat lain, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri. Ulil amri dia tak kata ati'u ulil amri, taat total kepada pemerintah, la. Jadi taat kepada Allah Ta'ala mutlak, taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mutlak, taat kepada pemerintah muallaq. Tulis itu, muallaqun, mana tergantung kepada. Kalau uli amri taat kepada Allah, kita taat kepada dia.
Kalau uli amri derhaka kepada Allah Ta'ala, tak wajib taat. Tapi ingat, tak wajib taat bukan mana kita kena memberontak. Ini sekarang ni timbul balik satu isu, dia panggil isu khawarij. Orang yang kita tak setuju, kita kata dia khawarij. Khawarij ini betul besar. Khawarij ini ajaran sesat, ajaran yang menentang pemerintah Islam. Hati-hati tuan-tuan. Kita ni kadang-kadang sifat sahabat Nabi, asyidda'u 'alal kufar, ruhama'u bainahum. Sahabat Nabi ni tegas dengan kafir, berkasih sayang sama orang Islam. Kita hari ni dengan orang Islam macam-macam label kita tempel atas kepala. Khawarij lah, irhabi lah, mengapa dia lagi, hak sakit kepala lagi, wahabi lah, tunjuk tudih pada orang. Tapi dengan orang kafir, ai tenang-tenang je. Tak, nak kata kafir pun tak boleh. Sebab tak boleh mengguriskan perasaan mereka. Kita kena kata non-muslim, hati-hati tuan-tuan. Jadi dengan sama orang Islam lancang, backing kata orang. Tapi dengan kafir lunak, kita kata lah. Baik. Itu dalam isu syar'i, Allah Ta'ala sendiri sebut ati Allah wa ati Rasul. Wa ma atakumur rasulu fakhuzuh wa ma nahakum anhu fantahu. Tapi dalam perkara al-amrul kauni al-qadari, dalam hal pentadbiran alam ini, maka tak boleh kita letak Nabi sekali dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi tak boleh. Macam bila sahabat kata Masya Allah wa syi'ta, dengan kehendak Allah Ta'ala dan kehendak Nabi akan berlaku sekian-sekian. Nabi kata la, Masya Allah wahdah, kata dengan kehendak Allah Ta'ala saja, bukan dengan kehendak aku. Itu dalam perkara apa? Dalam perkara al-amrul kauni al-qadari. Tulis molek. Maknanya dalam perkara pentadbiran alam ini, kuasa mutlak Allah. Kita tak boleh kata dengan kuasa Allah, dengan kuasa Nabi turun hujan. La. Dengan kuasa Allah saja hujan, bukan dengan kuasa Nabi SAW. Nabi sendiri meminta dengan Allah, Allahumma aghizna, Allahumma aghizna, ya Allah turunkan hujan. Jadi kalau Nabi sendiri pemegang kuasa dunia ni, dia tak payah ya Rasulullah, kemarau panjang ni, langit turun. La. Nabi angkat tangan, Allahumma aghizna, ya Allah turunlah. Jadi dalam perkara-perkara pentadbiran alam ini, dia panggil amrun kaunil qadari, maka Nabi larang kita tasyrik. Masya Allah wa syi'ta. Qul masya Allah wahdah. Pasal itulah itu banyak lagi larangan-larangan. Ada sebuah buku yang menarik, nama dia Mu'jam al-Alfaz al-Manhiyah. Ensiklopedia perkataan-perkataan yang dilarang kita kata kerana dia menyalahi syarak. Jadi kita tak dia kata. Jadi Nabi larang sendiri. Masya Allah la. Kalau kita kata Masya Allah thumma, kena ada kalimah thumma, tak diguna waw. Masya Allah thumma syi'ta. Dengan kehendak Allah Ta'ala, kemudian dengan pertolongan Nabi, boleh. Kemudian, mana bukan tasyrik, bukan dengan waw. Itu kena fahamlah. InsyaAllah kita akan cuba hurai secara detail perkara yang penting ini dalam pelajaran kita dalam bab akidah, dalam bab hak istimewa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita rempuh masuk hak Allah Ta'ala, kita letak pasang kepada Nabi, tak kena. Pada itulah hari ini berlakunya kecelaruan. Orang pakak pergi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, pergi kubur wali-wali, hidup minta dengan tok wali, tok wali, buka bawa anak ni baby, biar anak sakit. Ya wali, anak sakit tolong sembuh. Mari hok jaga kubur. Pak cik, mu anak sakit, tok wali mati dah. Nak kata apa? Ada setengah orang hok pelak-pelak pula, dia kata wali lepas dia mati ni dia relax dalam kubur, boleh pergi minta dengan dia. Waktu dia hidup dia sibuk nak jaga alam ni lah, dari ahlu naubah lah ahlu itu. Kita kata ini semuanya celaru belaka tu. Celaru belaka. Jadi para jemaah sekalian, sekian dulu. Tamatlah tafsir kita insya-Allah. Insya kita sambung lagi besok ayat 133, wasari'u ila maghfiratin. Ini di antara ciri-ciri takwa yang kita nak raih biiznillahi azza wa jalla. Jadi pada malam hari ini 21 Ramadan 1444, maka nasihat kita kepada para jemaah sekalian, ada risalah yang saya dah keluarkan, tajuk dia 10 akhir. Ni tajuk yang menarik ni. Cari risalah, kita dah bagi dah dalam admin, kita dah bagi semalam. Yang belum dapat, tengok dalam hantar WhatsApp mari. Tajuk dia Lailatul Qadar dan I'tikaf. Menarik ni. Ketah ni kena ada, nama dia Lailatul Qadar dan I'tikaf. Tuan-tuan ambil risalah ni baca.
iaitulah malam ini, malam 10 terakhir, dia bermula pada malam ini, insya-Allah, maka perbanyakkanlah munajat, pergilah solat tarawih sampai sudah, pergilah bertahajud, kan? Kalau boleh mampu kita beriktikaf duduk di masjid, tak usah balik-balik. Pakai duduk situ ya. Makan minum pun anak mari hantar. Isteri holo gitu kita makan, pergi keluar, pergi tandas kejap, lepas tu masuk duduk dalam masjid balik. 10 hari kita bertapa dalam masjid. Inilah pertapaan dalam Islam yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, i'tikaf. Lebih-lebih lagi pada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan, i'tikaf. Masjid Haram hok kawal ketak pun 10 malam terakhir ni dia benar. Dia bagi i'tikaf ke atas, di mana tempat yang dibenarkan. Jadi para jemaah sekalian, i'tikaflah kita. Malam ni kata di apa ni? Ulama sirah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bila masuk 10 malam yang terakhir, syadda mi'zarahu, maknanya ikat kain, artinya berkuat semangat untuk beribadat tu kuat. Sebab itulah Nabi sebut dalam hadis, taharrau lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan, mucarilah malam Lailatul Qadar itu pada malam 10 akhir bulan Ramadan. Jadi kita insya-Allah para jemaah sekalian, saya dah bagi motivasi banyak kali dalam video-video pendek kita pun banyak. Di sini pun kita letakkan para jemaah sekalian kecintaan kita untuk mendapat Lailatul Qadar biar tinggi, kan? Kita selesaikan kerja-kerja siang hari sudah belaka, malam ibadat. Mudah-mudahan Lailatul Qadar lalu kita sedang beribadat, bahagialah kita berganda 83 tahun 1000 bulan. Kita kata alhamdulillah. Allahumma bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami sedang memasuki pada fasa yang terakhir, 10 Ramadan yang terakhir. Ya Allah, Allah muwaffiqna, ya Allah berilah taufik kepada kami, bantulah kami, a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, bantulah kami untuk beribadat, untuk berdiri pada malam-malam yang 10 ini dengan beribadat, dengan bermunajat, dengan beriktikaf, dengan banyak melakukan amal ibadat supaya datangnya Lailatul Qadar dalam keadaan kita sedang beribadat. Allahumma waffiqna liqiyami Lailatul Qadri imanan wa ihtisaba. Allahumma waffiqna liqiyami Lailatul Qadri imanan wa ihtisaba. Allahumma waffiqna liqiyami Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ya rabbal alamin ya arhamar rahimin. Dan senaraikan kami, dua ibu bapa kami, orang-orang yang kami sayangi, termasuk di kalangan orang yang kau bebaskan dari api neraka. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beribadat 10 malam yang terakhir.